Baik, sedang penonton semua, sama-sama kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Kita biasa sebut kembali kepada Al-Quran. Jom kembali Al-Quran Sunnah. Tapi tak faham pun Quran Sunnah apa dia. Mudah-mudahan, moga-moga majlis ilmu kita ini kita dapat faham Quran kepada Sunnah. Datang seruan kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, sama-sama sebab kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran kali inilah kitab yang sempurna, daripada hurufnya tidak bercanggah antara satu sama lain, saling sokong menyokong, saling kuat mengkuat, saling jelas memperjelaskan. Begini sempurna Al-Quran. Kalau sempurna begini, sudah pastilah ia datang daripada yang zat yang maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi pada hari ini, apakah sinopsis bagi halaman 134? Sama-sama kita saksikan. Pada ayat 53, Allah menceritakan tentang ujian orang miskin pada orang kaya. Ya, ini adalah satu perkara yang kita akan perhatikan. Ia ada kaitan dengan cara kita melihat miskin dan kaya, ada kaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diteruskan pada ayat 54 hingga 55, antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang Allah akan nyatakan. Salah satu perkara bagaimana menyikapi dalam hidup kita kepada orang-orang yang mempunyai iman, ya. Dan seterusnya pada ayat 56, mencegah debat antara nabi dengan orang musyrik, ya. Itu yang kita akan lihat macam mana Allah memimpin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat 59, kunci mengenai perkara ghaib serta alam semesta ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على
بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله. Bawa pada resolusi kita, bersyukur dengan apa yang ada, sama ada miskin ataupun kaya. Yang kedua, segera bertaubat apabila membuat kesilapan ataupun kesilapan dosa. Dan tiga, tidak kompromi dalam hal yang menyentuh bab akidah. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita pada perkataan kita pada hari ini, iaitu syakara, maksudnya bersyukur. 75 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kita lihat pada ayat 53 tadi bahawa sebenarnya Allah menghargai orang yang bersyukur. Bukan kaya tanda mulia, bukan miskin tanda hina, tetapi orang miskin boleh mulia kerana bersyukur, orang kaya boleh terus mulia sampai ke syurga kerana bersyukur. Dan tanda bersyukurnya itu kita terjemahkan kepada kita menghargai nikmat paling besar, iaitu iman, sehingga kan Nabi memberikan Assalamualaikum dan memberi harapan kepada kesilapan yang ada dan terus menjadi orang yang soleh. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik, penonton-penonton sekalian, saya nak ambil sedikit tajwid pada hari ini. Hari ini sifat yang terakhir adalah sifat-sifat huruf ataupun sifat tunggal, iaitu sifat istitalah. Mungkin jarang kita tengok istitalah. Bahasanya maksudnya memanjang. Apa yang panjang tu? Istilahnya ialah yang dimaksudkan dengan memanjang ataupun istitalah ni, makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah hingga ke makhraj lam. Huruf ni satu saja, huruf dad. Bila sebut huruf dad ni memanglah antara huruf yang paling susah. Ini bukan nak menakut-nakutkan sahabat-sahabat Al-Quran ya, tapi memang huruf dad ni tak ada dalam bahasa lain, tidak ada dalam bangsa lain, hanya ada bahasa Arab. Lughatuna lughatud dad, bahasa kami adalah bahasa huruf dad. Jadi saya tak nafikan bukan mudah untuk menyebut huruf dad. Cuma saya boleh bagi panduan begini kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekian. Bila sebut dad, da, du, di, ad, walad, dallin. Okey. Bila sebut dad, saya cadangkan kepada penonton-penonton, jangan kita sebut dad bunyi seperti yang pertama, bunyi huruf ta. Ada orang sebut dad dengan ta, kan? Walad ta, bunyi talin pula, tak boleh ta.
Yang pertama. Yang kedua, jangan bunyikan dad bunyinya seakan ataupun seperti huruf dha. Huruf dha. Ada sebahagian menyebut wala dha pula huruf dha. Jangan. Dan yang ketiga, jangan menyebut dad bunyinya seakan-akan huruf dal yang ditebalkan. Dalun mufakhamah. Dal yang ditebalkan ni tidak ada dalam bahasa Arab. Tak ada huruf da, orang baca da. Tapi ramai juga di kalangan masyarakat kita, bila saya test talakian anak murid saya yang belajar secara online ni, bila sebut dad ni disebut waladdo. Waladdo. Dia ambil dal yang ditebalkan. Sebab apa disebut waladdo? Kerana dia hanya memfokuskan dad tu pada hujung lidah. Dia hanya letak hujung lidah saja di langit. Jadilah dia waladdo. Jangan sebut dad seperti ta. Saya ulang, seperti ta, dan jangan sebut dad seperti dha, dan jangan sebut dad seperti huruf dal yang tebal. Dad dia adalah makhrajnya adalah bahagian tepi lidah yang diangkat ke gerhang atas. Okey, huruf dad. Ad, da, du, di. Kita lihat sikit contoh. Contoh di slide kita. Huruf dad. Wa dhalla anhum, wa dhalla anhum. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Dalam surah yang kita baca ni, ayat 53 tu. بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Kemudian, ayat yang ke-56 tu, di hujung tu, قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا قَدْ ضَلَلْ. Hati-hati kalau ada dal yang mesti kita izharkan, matikan dal tu qalqalah, jangan qaddalal, jangan masukkan dal dalam dad. Dal itu kena matikan. Qad qalqalah yang telah kita belajar kan. Qad dalaltu idza. Yang terakhir ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Baik, itulah sedikit sebanyak antara sifat huruf dad yang perlu kita ketahui, dan dari masa ke semasa kita kena ulang benda ni, huruf ni. Kerana huruf ni kalau kita tidak latihkan lidah kita, makin lama makin payah kita nak menyebut dengan tepat huruf tersebut. Selamat kita beramal insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.